Bila sampai dekat dengan Nabi, Sayyidina Umar pun, apa Muhammad baca ni dalam semayang dia? Oh, dia baca surah Al-Haqqah. Waktu tu dia tak kenal lah surah Al-Haqqah tu, dia belum Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab merasa kagum dengan susunan kalimahnya. Sedapnya Muhammad baca ni. Lantas dia berkata kepada dirinya sendiri. Sayyidina Umar cakap dekat diri dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. InsyaAllah kita akan mulakan kuliah Zuhur kita. Sementara kita menunggu kawan-kawan yang lain untuk masuk bersama pada tengah hari ini, ialah sama-sama kita mengalurkan selawat anwar sebanyak 3 kali insyaAllah. Wahid, Ithnani, Salatah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa jiryakil aghyar wa miftah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersambung perkongsian tentang 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Nabi SAW, oleh Allah dan Nabi SAW. Kita masih lagi sambung dari minggu lepas, kisah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa gelaran yang Nabi bagi kepada Sayyidina Umar? Abu Hafsin, bapa kepada Hafsah. Sayyidina Umar ni ada anak perempuan namanya Hafsah. Hafsah ini, Sayyidatina Hafsah ini menjadi isteri Nabi. Maka dipanggil Sayyidina Umar itu Abu Hafs, bapa Hafsah. Dan juga kunyahnya ataupun laqabnya, gelarannya adalah Al-Faruq, yang membezakan antara hak dan batil. Berapakah beza umur Sayyidina Umar dengan Nabi SAW? 12 tahun. 12 tahun. Itu kita dah baca minggu lepas. Hari ini kita nak sambung tentang kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar. Semua orang ada pen, ada kertas. Mana poin-poin penting yang Ustaz kongsikan boleh catat. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar Al-Khattab dikenali sebagai seorang yang kuat bermusuh dengan kaum muslimin. Sebelum Islam, Sayyidina Umar ni memang anti lah dengan sahabat Nabi ni. Bukan dengan sahabatnya, dengan Nabi pun. Dengar nama Muhammad je, dia memang angin satu badan. Bertaklid kepada ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang ni ketika itu ialah sembah berhala dan melakukan perbuatan yang buruk yang umumnya dilakukan oleh kaum jahiliyah, gaduh dan sebagainya. Kita dah baca minggu lepas, Sayyidina Umar ni orangnya tinggi, badannya tegap, dadanya bidang, namun tetap menjaga harga diri. Walaupun Sayyidina Umar ketika itu belum Islam, dia tak adalah buat benda-benda yang menghilangkan harga diri dia. Dia tak adalah pergi merompak ke membunuh orang, dia tak ada. Beliau masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian Nabi SAW. Itu boleh catat tu. Jadi bila Nabi dilantik menjadi Rasul, menjadi Nabi ketika berumur 40 tahun, Sayyidina Umar tak masuk Islam lagi. Yang mula masuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Ali. Yang ni orang-orang awal masuk Islam. Sayyidina Umar masuk Islam bila? Lepas 6 tahun Nabi jadi Rasul. Maksudnya ketika Nabi Muhammad SAW berumur 46. Nabi jadi Rasul umur berapa anak-anak? 40, 41, 42. Umur Nabi 46, baru Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memeluk agama Islam. Beliau masuk Islam 3 hari selepas Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi ada seorang pakcik namanya Hamzah. Ni orang kanan Nabi ni, orang hebat dalam perang. Pakcik Nabi namanya Hamzah. Sayyidina Umar, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ni orang hebat dalam peperangan. Salman Al-Farisi, Khalid Al-Walid, ni orang hebat dalam menggunakan senjata. Suhaib Ar-Rumi, ni orang hebat. Jadi pakcik Nabi yang nama Hamzah ini masuk Islam 3 hari lepas Hamzah masuk Islam, Sayyidina Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Kisahnya bermula bila? Dalam kitab ni diceritakan suatu malam Sayyidina Umar Al-Khattab waktu tu dia belum Islam lagi. Dia pergi ke Masjidil Haram. Masjidil Haram ni kat mana pelajar-pelajar sekalian? Dekat Mekah. Dia pergi ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi, sebab dia belum Islam, untuk mendengarkan bacaan solat Nabi SAW. Waktu itu Rasulullah sedang membaca surah Al-Haqqah. Ni pelajar-pelajar tahfiz ni hafal ni surah Al-Haqqah. Juzuk berapa? Juzuk 29. Bila sampai dekat dengan Nabi, Sayyidina Umar pun, apa Muhammad baca ni dalam sembahyang dia? Oh, dia baca surah Al-Haqqah. Waktu tu dia tak kenal lah surah Al-Haqqah tu, dia belum Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab merasa kagum dengan susunan kalimahnya. Sedapnya Muhammad baca ni. Lantas dia berkata kepada dirinya sendiri. Sayyidina Umar cakap dekat diri dia. Dia kata, demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan kaum Quraisy.
Orang-orang Quraisy waktu tu bila Nabi bawa Quran, mereka kata ini bukan daripada Tuhan ni. Ini adalah syair-syair yang Muhammad reka sendiri. Jadi Sayyidina Umar pun dengar, oh inilah syair yang orang-orang kafir Quraisy kata ni. Oh, Muhammad ni yang mencipta ayat-ayat syair ni, padahal tu ayat Quran. Kemudian ketika Sayyidina Umar tengah mengendap Nabi tengah solat di Masjidil Haram ketika itu, Nabi membaca surah Al-Haqqah ayat 40, 41, 42. Apa ayat 40 surah Al-Haqqah? Pada tafsir saya hafal ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Hebat baca depan ustaz. Ayat 41, 42, wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Nabi baca ayat tu. Nabi semayang, Nabi SAW baca ayat tu. Apa ayat yang pertama? Ayat yang ke-40 tu apa maksud dia? Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah daripada kami, firman Allah, kepada Rasul yang mulia. Sayyidina Umar bila dia dengar bacaan Nabi Muhammad, dia kata ini syair ni, ini mesti Muhammad reka ni. Kan Muhammad ni agaknya berbalik daripada kursus Dewan Bahasa dan Pustaka, cara buat syair kan. Tu saya tambah lah. Tapi bila dia tengah mengendap Nabi solat, Nabi baca ayat tu berbunyi innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya dia tu apa? Quran adalah wahyu yang diberikan kepada rasulin karim, rasul yang mulia. Oh, bukanlah ayat Muhammad. Tuhan yang bagi, Allah yang bagi dekat Muhammad. Lepas tu Sayyidina Umar terfikir, tentang Muhammad ni memang betul-betul penyair kot. Nabi baca ayat 41, wa ma huwa biqauli syair. Maksud dia, bukanlah Quran itu ayat daripada seorang penyair. Menjawab segala persoalan yang ada dalam kepala Sayyidina Umar tu. Aku rasa Quran ni ciptaan Muhammad. Bukan, dari Tuhan. Aku rasa Quran ni adalah ciptaan Muhammad sebagai penyair. Tiba-tiba Nabi kata, ini bukan syair. Oh, entah-entah Muhammad ni bomoh. Entah-entah Muhammad ni pawang yang boleh mengeluarkan kata-kata yang indah. Tiba-tiba Nabi baca ayat 42 surah Al-Haqqah. Wala huwa biqauli kahin. Kahin maksudnya bomoh. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikitlah daripada orang itu yang mengambil peringatan. Jadi terjawablah segala apa yang ada dekat kepala Sayyidina Umar tu. Dia kata ini mesti syair Muhammad. Tiba-tiba Muhammad baca, ini bukan syair. Entah Muhammad ni bomoh. Sesungguhnya Muhammad bukan bomoh. Macam tu. Dia bertanya dalam kepala, Nabi Muhammad baca dalam solat. Ini mukjizat Nabi SAW. Dan juga kelebihan Al-Quran. Maka terdetiklah di hati Sayyidina Umar ketika itu bahawa Islam itu agama yang betul. Tapi dia belum masuk lagi. Tapi dah terdetik dah. Bukanlah syair. Semua kawan-kawan aku dekat Mekah ni kata Quran ni syair. Muhammad baca dalam semayang ni, Quran ni bukan syair. Semua orang Arab jahiliah kata Muhammad ni pawang, bomoh. Tapi Muhammad baca Quran, wala huwa biqauli kahin. Ini bukan pawang, Muhammad ni bukan pawang, bukan bomoh. Kemudian pada satu hari Sayyidina Umar keluar dengan menghunus pedangnya untuk membunuh Nabi SAW. Ini kisah ni ramai kita pernah dengar kan. Dalam perjalanan tu bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi, seorang daripada lelaki Bani Zuhrah. Kata lelaki itu, wahai Umar, nak ke mana? Umar keluar daripada rumah bawa pedang.
Bayangkan esok tiba-tiba kan, kamu keluar rumah, jiran sebelah bawa keluar senapang ke, machine gun ke. Kan? Buat apa ni bang? Bawa lepas main PUBG contoh kan. Omar, kau tergesa-gesa cepat-cepat bawa pedang keluar rumah nak pergi mana? Kata Nu'aim, kata Sayyidina Umar, aku nak bunuh Muhammad. Lelaki tadi kata, Nu'aim kata, kalau kau bunuh Muhammad, wahai Umar, kamu tak akan selamat daripada Bani Hashim. Sebab Muhammad tu keturunan Bani Hashim dan juga Bani Zuhrah. Maka Umar jawab, tidaklah aku melihatmu melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Bila Nu'aim tak bagi Umar pergi bunuh Nabi SAW, Sayyidina Umar kata, Nu'aim, engkau dah masuk agama Muhammad Lelaki tu menjawab, Nu'aim menjawab, sabar Umar, sebenarnya ada benda yang lebih viral daripada ni. Kau nak bunuh Muhammad ni, kau tahu tak satu benda yang tengah panas sekarang ni Umar, yang tengah berlega-lega di Instagram dan Facebook? Apa dia? Umar kata, aku nak pergi bunuh Muhammad ni, apa benda lagi? Kata Nu'aim, sebelum kau bunuh Muhammad, kau kena tahu bahawa Umar, adik perempuan engkau dengan suami dia, maksudnya adik ipar Umar lah, telah meninggalkan agama nenek moyang dan dah masuk Islam. Apa lagi Umar angin lah. Kan? Dia ingatkan dia nak pergi bunuh Nabi, rupanya adik perempuan dia sendiri sudah masuk Islam. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko, terbaik.